Baiklah murid-murid, apa khabar hari ini? Cikgu harap semua berada dalam keadaan sihat. Sebelum ini, kita sudah pun lihat topik 3.1, konsep zaman prasejarah, topik 3.2, lokasi zaman prasejarah dunia dan di Asia Tenggara, 3.3, ciri-ciri zaman prasejarah, 3.4 sumbangan prasejarah kepada kesinambungan masyarakat hari ini. Hari ini kita akan lihat tajuk 3.5 bukti kewujudan zaman prasejarah di Malaysia. Dalam topik ini, murid mestilah dapat sekurang-kurangnya menguasai 3 bukti kewujudan zaman prasejarah di Malaysia. Perkara-perkara yang kita akan lihat dalam tajuk ini ialah yang pertama, teknologi peralatan. Yang kedua, lukisan gua dan ukiran batu. Yang ketiga, tembikar dan manik. Yang keempat, ekonomi. Yang kelima, kita akan lihat dari aspek kepercayaan. Baiklah, kita tengok aspek pertama, penemuan pelbagai peralatan batu dan logam. Iaitu dari aspek teknologi peralatan. Peralatan digunakan dalam kehidupan harian untuk memotong, menetak atau memecahkan tulang. Jadi penemuan ini kita dapat lihat iaitu pertama pada zaman Paleolitik. Peralatan batu ditemukan di Kota Tampan, Perak. Zaman Mesolitik, peralatan batu bersifat licin, dah dilicinkan dan ditemukan di Gua Senyum, Pahang. Seterusnya pada zaman Neolitik, peralatan batu ditemukan di Hulu Perak. Zaman logam pula, peralatan logam ditemukan di Klang, Selangor. Kita tengok aspek kedua, tembikar dan manik. Tembikar ditemukan di Gua Nia, Sarawak. Tembikar mempunyai pelbagai bentuk, saiz dan corak hiasan. Okey, kita tengok manik ditemukan di Kuala Selinsing, Perak dan Lembah Bernam, Selangor. Itu bukti dari segi tembikar dan manik. Kita pergi ke aspek ketiga, iaitu lukisan gua dan ukiran batu. Lukisan gua dan ukiran batu, jadi merupakan cara komunikasi untuk menyampaikan sesuatu maklumat tentang kehidupan. Seterusnya menggambarkan kehidupan harian seperti aktiviti memburu dan amalan ritual atau keagamaan. Okey, kita tengok lukisan gua menggunakan arang dan ochre, ochre merah. Ukiran batu pula ditemukan di Sabah dan di Sarawak. Ditemukan di Semenanjung Malaysia, di Pengkalan Kempas, Pengkalan Kempas, Negeri Sembilan. Okey, kalau kita tengok juga di sini ukiran batu ni mempunyai kaitan dengan budaya megalit, budaya megalit. Aspek keempat, ekonomi. Terdapat 3 bentuk aktiviti: memburu dan memungut hasil hutan,
oleh masyarakat zaman Paleolitik hingga ke zaman Hua Bin Hian. Okey. Okey, jadi aktiviti berbentuk sara diri, lebih kepada aktiviti untuk sara diri, iaitu untuk keluarga atau diri sendirilah. Dia tak ada konsep perdagangan atau komersial di situ. Okey, so penanaman padi oleh masyarakat zaman Neolitik tapak di pinggir sungai dan di lembah yang subur lah. Sebab aktiviti pertanian ini memang sememangnya kita tahu dia bermula pada zaman Neolitik dan aktiviti ini perlu dijalankan di tempat yang subur. Jadi lokasi penanaman ini kita dapat lihat di Hulu Tembeling, Pahang, Jenderam, Hilir, Selangor, Lembah Ngeri, Ulu Kelantan. Okey, peralatan seperti pisau, pisau di Tembeling, Pahang, digunakan ketika menuai padi. Itu aktiviti ekonomi yang kedua. Okey, so bila ada penanaman padi akan ada lebihan, akan ada lebihan padi menjadi barang menjadi barang pertukaran lah, sebab ada lebihan. Okey, seterusnya kita pergi kepada perdagangan. Aktiviti yang ketiga, melalui aktiviti perdagangan, sistem pertukaran barang dan iaitu di laluan daratan ataupun maritim. Maritim ni laut lah, laut. Okey, loceng dan gendang gangsa adalah barang dagangan yang penting pada masa itu. Okey, kita tengok aspek yang terakhir, iaitu kepercayaan. Okey, bukti tinggalan ditemukan melalui penemuan idiofak di tapak perkuburan. Bukti penemuan idiofak menjelaskan cara hidup masyarakat. Turut ditunjukkan melalui budaya megalit yang merujuk kepada kewujudan batu besar yang tersusun rapi. Seterusnya kita tengok jenis-jenis pengebumian. Okey, yang pertama, pengebumian memanjang di Gua Cha Kelantan. Yang kedua, pengebumian dia berbentuk melentur. So kita dapat lihat di Gua Gunung Runtuh, Perak. Yang ketiga, pengebumian keranda kayu pantai timur. Kita dapat lihat di pantai timur Sabah, di Sabah. Okey, pengebumian tempayan, dalam tempayan, iaitu di Sabah juga. Dapat dilihat juga di Sarawak dan kampung Limbungan, kampung Limbungan di Terengganu. Okey, yang kelima, pengebumian perahu di Kuala, kalau kita tengok di sini, di Kuala Selinsing, Perak. Okey, yang terakhir iaitu pengebumian kubur kepingan, kubur kepingan batu, berbentuk kepingan batu di lembah Bernam, Selangor. Baiklah, dengan penjelasan cikgu tadi, dengan penerangan cikgu tadi, cikgu harap kamu dapat menguasai bukti-bukti kewujudan zaman prasejarah di Malaysia. Sebenarnya prasejarah di Malaysia pun berlaku dengan penemuan pelbagai bukti yang kita dapat lihat tadi. Di sini juga kita dapat menggambarkan bahawa manusia pada zaman prasejarah ini sememangnya kreatif, kritis dan inovatif dalam menjalani kehidupan. Walaupun terdapat pelbagai kekangan, mereka tidak mempunyai teknologi seperti hari ini. Tetapi mereka tetap boleh membuktikan pada masyarakat dunia mereka mampu melakukan. Selain itu, kita perlu memelihara tinggalan ini supaya dia dapat memberikan
manfaat kepada generasi akan datang. Sebelum cikgu bersurai, cikgu tinggalkan latihan kepada kamu. Soalan nombor 1, jelaskan bukti kewujudan zaman prasejarah di Malaysia. Soalan nombor 2, apakah impak kepada dunia dengan kewujudan zaman prasejarah di Malaysia? Kita jumpa lagi di sesi yang lain pada minggu hadapan. Assalamualaikum dan sekian terima kasih. Take picture. Viewfinder. Image. Take picture. Stop recording video. Cabs. Take picture. Stop recording video.